إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang jemaat muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita tambahkan iman kita, terutamanya pada Jumaat yang pertama pada bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah, setelah daripada masa berlalu, hari menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, maka sekarang ini kita berada di pintu Ramadan, Pratusu Ramadan, di mana mulianya Ramadan, maka mulia jugalah jiran dengan Ramadan. Ramadan เป็นเดือนที่ประเสริฐดังนั้นเพื่อนบ้านของรอมฎอนไม่ว่าที่จะอยู่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ประเสริฐตามไปด้วย Inilah di antara kelebihan Sya'ban dan kelebihan Syawal, bulan selepas daripada Ramadan. อันนี้เป็นความประเสริฐ Allah Subhanahu wa taala menentukan hari-hari, menentukan tepat-tepat yang tertentu untuk melipat gandakan amalan apa yang dilakukan oleh hamba dia, kerana semata-mata rahmat, nak beri rahmat daripada Allah yang amat luas, supaya dengan melalui peluang seperti ini hamba-hamba Allah boleh memperbanyakkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada bulan Sya'ban yang telah berlaku seperti mana yang telah dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa segenap cukup sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban. Dan aku juga tidak pernah melihat Nabi puasa lebih banyak selain pada Ramadan, lebih daripada bulan Sya'ban ini. Bagi siapa yang dakwa, duk mengaku kata turut Nabi dan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia memperbanyakkan siam puasa pada bulan Sya'ban ini, kerana menjejaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana seperti mana yang telah dijelaskan tadi, bahawa lepas pada Sya'ban adalah Ramadan, kapik serupa dengan semaya kapik waktu sunan rawatib. Kenapakah sunan rawatib menjadi sunat yang paling afdal daripada sunat-sunat yang lain? Kerana sunan rawatib adalah diletakkan di celah-celah salah fardu yang paling mulia sekali. Oleh yang demikian, sunat rawatib adalah sunat yang paling mulia sekali di kalangan semaya sunat-sunat yang lain. Oleh kerana dia berada jire yu kiang ba kiang lai yuใกล้ อยู่ติดกับการละหมาดฟัรดูซึ่งเป็นการละหมาดที่มีความประเสริฐที่สุด Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita berebut peluang. Kalaulah kita dengar
Nabi perbanyakkan puasa bulan Sya'ban. Dan kalau kita dengar para as-salafus salih yang telah mengatakan bahawa bulan Sya'ban ini, sebenarnya bulan Rajab lagi, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Balkhi yang mengatakan bahawa bulan Rajab adalah bulan cocok tanam. ดือนRajab niเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกwa syahru Sya'ban syahru saqyi zar'i เดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ำพรวนดิน kita tanya pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk kita nak gijiruh bubuh baja. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Dan bulan Ramadan ialah bulan yang kita pergi duduk ngeteh, yang kita pergi duduk ambil menuai apa dia jenis buah-buah. Kita pergi duduk keteh, kita pergi duduk kutik, kita pergi duduk ambil buah-buah kayu yang kita duduk tanam tadi, yang kita duduk jiru. Juga beliau juga mengatakan bahawa bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban seperti awe, tai hujan, dan manakala bulan Ramadan adalah bulan hujan turun sungguh. Kesemuanya ini membayangkan kata kita ni kalau duduk nak hujan kak, duk nak nanti hujan lebat, biasanya kena ada ribut dulu, kena ada angin dulu. Lepas pada tu angin pergi duduk ambil awal-awal jadi tai awal. Pen mek mokที่หนาทึบ. Lepas pada tu biasanya turunlah hujan. Ada juga hujan yang tidak ada angin ribut, tidak ada awal-awal hak hitam gelap. Tapi hujan pasal tu dia panggil hujan kejut. Hujan yang biasanya mari sikit-sikit je, tanah pun tak ada nak basah sekali. Tapi kalau hujan hak pasal jenis bawa air hujan yang lebat, biasanya dia datang dengan angin ribut, tahi awal, tahi hujan yang tebal. Lepas pada tu baru turun hujan. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala, เป็นวิถีของอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala ในการที่จะทำให้ฝนนี่ตกขึ้นมา Sama juga dengan Ramadan. Bagaimana kita nak buat Ramadan supaya menjadi musim hujan, musim yang turunnya air hujan, yang kita nak tadah keberkatan dan pahala yang melimpah luah daripada Ramadan. Sekiranya pada bulan Rajab, bulan Sya'ban kita tidak ada persiapan langsung, ไม่มีทาง Rajab kita peluang lepas dah, kita duduk kosong lagi. Mai bulan Sya'ban kita pula penuh program-program kita dengan learning musim cuti, musim panah, musim kanak-kanak, anak-anak kita cuti sekolah, bawa pergi situ, bawa pergi sini, tak nak sehati nun tini. Itu bulan Sya'ban. Takut-takutnya jadi ralik, jadi tak ada untuk kita nak teriam ความพร้อม เพื่อที่จะนำไปสู่รอมฎอน Kita tak ada nak jiruh, kita tak ada nak cocok tanam. Pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban tak ada nak jiruh, maka bagaimana kita nak ikuti buah pada bulan Ramadan? Oleh yang demikian, pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita tanamkan semangat dan perasaan kita untuk nak mempersiapkan diri,ฝึกฝน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะต้อนรับรอมฎอนนี้ dengan kita เตรียมเข้าค่ายวันนี้ เตรียมเข้าค่าย เพื่อที่จะนำไปสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิก ระดับนานาชาติ ระดับประชาชาติ ทั่วทั้งโลกนี่ kita juga kena ada persiapan yang paling tinggi, terutamanya apatah lagi yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak dah pada bulan, banyak puasa dah pada bulan Sya'ban. Ada sebahagian salaf dia mengatakan bahawa bulan Sya'ban itu adalah syahrul qurra, bulan untuk nak baca Quran dah. Bukan bulan Ramadan saja. Bulan Sya'ban itu pun เป็นเดือนแห่งเดือนอัลกุรอานแล้ว เตรียมแล้ว baca Quran anak hari dah, tiap-tiap hari dah. Tapi telah pun dia panggil memperlipat gandakan
dia tu dengan Quran pada bulan Syakban tu lagi. Oleh yang demikian adanya salaf. Nah, apa dia datangnya kata salaf ni biasanya dia minta supaya dia tu berkesempatan untuk nak berjumpa dengan Ramadan pada 6 bulan. 6 bulan ni dia berdoa untuk nak Allah SWT panjang umur dia supaya sempat nak terima Ramadan. Dan lepas pada 6 bulan Ramadan, lepas pada Ramadan dia juga gunakan apa dia doa dia sebanyak 6 bulan tu untuk Allah SWT menerima amalan dia pada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan berdoa untuk nak pergi berjumpa dengan Ramadan dan 6 bulan berdoa supaya amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ada pilihan lain yang kata kita ni duduk saya cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin meningkatkan diri kita supaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita kena tahu apa dia jejak langkah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, satu amalan yang disebut di dalam hadis yang sahih, terutamanya apa dia pada malam nisfu Sya'ban, malam yang ke-15 Sya'ban, telah datangnya dari hadis yang disahihkan oleh Albani dan lain-lain, mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tengok hamba-hamba dia pada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa hamba-hamba dia, kecuali bagi dua golongan sahaja yang Allah tidak ampun, iaitu musyrik, illa li musyrikin au musyahin. Kecuali dua grup ini sahaja, dua kumpulan ini sahaja yang tidak termasuk di dalam maghfirah Allah pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, iaitu yang pertamanya orang yang bersyirik, na'udzubillah min zalik, bersyirik pada Allah. Yang keduanya ialah orang yang berbalah bantah, dendam kesumat, putus hubungan silaturrahim di antara kawan-kawan dan saing-saing serta waris-waris. Orang yang bersyirik dan orang yang balah dengan kawan-kawan, dengan sahabat handai, tidak bertegur sapa, tidak menziarahi, tidak tanya khabar, tidak kecek dengan line, dengan Facebook, tak kecek putus kad saban mod. Orang musyahin dengan orang musyrik inilah tidak diampun, tidak termasuk di kalangan orang yang diampun pada malam itu. Dalam hadis ini kita boleh ambil juga kata malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ada kelebihannya tersendiri, ada kelebihan. Serupa juga dengan hari Jumaat ada kelebihan. Ada amalan-amalan yang tertentu yang disuruh oleh Allah supaya dilakukan pada hari Jumaat dan malamnya. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi, membaca surah Al-Kahfi. Nah, apa dia datang masjid, menghadiri Jumaat,
mendengar khutbah, kesemuanya itu adalah amalan yang khusus pada hari Jumaat. Tetapi kalau nak buat amalan-amalan lain yang ada kaitan dengan malam Jumaat dan hari Jumaat, serta dia percaya kata amalan itu adalah fadilat juga dilakukan pada hari Jumaat, maka amalan seperti ini perlu kepada dalil. Itu saja. Contohnya pagi Jumaat, hari Jumaat sunat pergi di kubur misalnya. Maka adakah ta'yin menentu tiap-tiap pagi Jumaat pergi kubur tu, adakah di situ ada dalil? Sini kita perlu kepada dalil. Maka sekiranya tidak ada dalil, maka tidak sokong supaya orang Islam lakukan. Tapi kita tidak boleh mengatakan, tidak boleh menafikan kata hari Jumaat itu tidak ada fadilat. Memang ada fadilat yang tertentu. Tetapi untuk nak menentukan ibadat yang tertentu itu perlu kepada dalil yang nyata. Supaya juga dengan hari Arafah. Hari Arafah ada hari yang penting. Ada fadilat dalam Islam. Bahkan di dalam hadis yang sahih mengatakan bahawa hari itu adalah hari yang Allah memerdekakan hamba-hamba dia yang masuk neraka dah paling banyak sekali ialah pada hari Arafah. Jadi itu adalah kelebihan hari Arafah. Tetapi bagi siapa yang ingin melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti puasa pada hari Arafah, bagi orang yang buat haji tak boleh. Ataupun menentukan surah-surah tertentu untuk dibacakan pada hari Arafah dan yakin kata surah ini ada kelebihan tertentu macam tu, maka juga ini dikatakan satu ibadah yang perlu kepada satu dalil yang sahih. Sama juga dengan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, 15 Sya'ban. Ada kelebihan, hadis yang sahih mengatakan bahawa pada malam ini Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua makhluk dan Allah mengampunkan segala dosanya kecuali dua orang ini saja, dua grup ini saja, dua jenis saja, iaitu bagi orang yang musyrik dan bagi orang yang balah tak tegur dengan sanak saudara. Tetapi di sana tidak ada dalil daripada hadis Rasulullah dan as-salafus salih untuk nak melakukan ibadat khusus pada malam itu. Tidak ada. Kita buatlah, berdoalah, berzikirlah, bacalah Al-Quran, bersedekahlah, apa saja yang kita kata amal salih, dengan kita tidak menentukan corak dan cara, rubab, kan kamnot, piti kam tinenon, hak tu tak boleh. Sebab itu saya ingin bui sangความเข้าใจ kepada puak-puak kita semua, apabila datangnya Sya'ban, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dengar ada hadis saat ni tidak boleh balah, tapi kadang-kadang dengan kita tak faham hadis ni menyebabkan kita pakat balah belaka pula dah pada bulan yang mulia-mulia Sya'ban, terutama pada nak menentukan ibadah yang tertentu pada malam nisfu Sya'ban, pada malam 15. Ada setengahnya mengatakan bahawa tidak ada amalan langsung pada malam nisfu Sya'ban. Ada setengahnya mengatakan ada ibadat khusus. Baca tu, semaya ni, buat itu dan buat ini. Maka kesemuanya ini adalah kuam sutong tangsin. Dan bagi kita kena yakin, beriman dengan hadis yang sahih, ada fadilat yang tertentu, ada pahala-pahala yang tertentu, ada ganjaran yang tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada bentuk ibadah yang tertentu untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban itu. Inilah yang demikian, marilah kita rebut peluang-peluang seperti ini. Nah, dan jauh kita dengan orang panggil amalan syirik, amalan bid'ah, amalan khurafat. Tempat kita ni segar dengan amalan khurafat, na'udzubillah min zalik. Nah, sehari dua ni timbul masalah sejadah semaya. Belum pada ni 2-3 tahun timbul dah. Nah, ni timbul pula dah. Sejadah yang tidak ada mukallaf, yang tidak berakil balik, yang tak bukan Islam dia ni, satu amalan pen palit tepan ของคน
Tapi nyogi buat amal ibadah, nyogi buat orang panggil gapo pensemuan kap bukon jadi seorang mukallaf. Giduk semaya gapo semua pula. Dan apabila dia sebar tu pakak jadi kerasa kap sangkom tu. Gi tengok, gi ziarah. Macam-macam. Boleh buat. Tempat kita ni subur. Asal kau ada orang mari duduk buat benda-benda yang karuk, maka adalah orang yang pergi duduk tiru, pergi duduk percaya dan sebagainya. Kita tak ada kena duduk kecek sejadah semaya tak semaya. Tapi hak kita perlu risau sekarang learning, orang tak semaya. Mukallaf yang tak semaya. Akil balik yang tak semaya, yang mungkin ada setiap kampung. Kita cuba suluh tengok kampung-kampung kita masing-masing. Nah, setiap penjuru kampung-kampung kita, keluarga kita. Saya yakin bahawa setiap kampung mungkin peratus wallahu alam, tetapi masih ada lagi mukallaf yang tidak pernah bersalah, tak pernah semaya. Bukan sekadar semaya jemaah, tapi semaya fardu dan semuanya. Mungkin ada banyak lagi peratus-peratus orang yang tak semaya. Di rumah-rumah sakit, hospital, pria-pria sakit, hampir 100% tak semaya. Daripada orang sakit, daripada orang menunggu, daripada orang melawat, orang ziarah, hampir 100%. Masjid, apa dia di hospital dan sebagainya, na'udzubillah. Di kampung-kampung masih banyak lagi. Ini perkara yang kita kena sang kerasa, kita kena risau, kita kena orang panggil sang kuam kangwonให้กับสังคมของเรานั้นตรงที่ว่าบุคคลที่มุสลิมที่บรรลุศาสนาภาวะไม่ละหมาดไม่ใช่เราไปสร้างกระแสว่ากับผืนสัจดะที่ละหมาดนั้นมันไม่ใช่ sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah kita gunakan Sya'ban ini untuk menjadi pintu gerbang kepada Ramadan. Ahlan ya Sya'ban wa marhaban ya Ramadan. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan dia mengampunkan segala dosa kita. Dan marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma 'alaika bil yahud wal amrikan wa ad-duwal al-gharbiyah الذين ظلموا وقتلوا المسلمين في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي غزة. اللهم دمرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا صوت عذاب يا عزيز يا جبار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.